Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, selamat tengah hari. Kami daripada Grup 18 akan membentangkan Problem Based Learning 2. Jadi, kumpulan dalam Problem Based Learning 2 terdapat 3 uji kaji, iaitu uji kaji A, uji kaji penusukan bitumen, UKF, uji kaji kelikatan bitumen, mutlak dan kinematik, dan uji kaji G, uji kaji titik lembut bitumen, kaedah cincin dan bola. Jadi kita akan teruskan kepada pembentangan kita. Nama saya Fung Chengan dengan nombor matriks A165812. Saya akan membentangkan UKA, iaitu uji kaji penusukan bitumen, ASTM D586. Objektif uji kaji ini bertujuan untuk menguji kekonsistenan ataupun ketekalan bahan bitumen ketika baru diterima dan dipanaskan. Dalam uji kaji ini, sebarang jarum piawai yang membawa beban tertentu dibiarkan menusuki sampel asfal secara menegak selama 5 saat. Jumlah berat jarum dan beban yang digunakan ialah 100 gram. Uji kaji ini dilakukan terhadap sampel bahan pada suhu 25 Celsius. Bacaan purata penusukan dalam unit 0.1 mm diambil sebagai nilai penusukan bagi sesuatu sampel bahan bitumen. Pengenalan: bitumen ialah bahan likat berwarna hitam, keperangan atau hitam yang terhasil secara semula jadi atau diperolehi dari penyelingan berperingkat minyak mentah. Bitumen akan berada separuh bergejala pada suhu bilik tetapi akan cair apabila dipanaskan. Ia boleh didapati secara komersial dalam pelbagai grade piawai. Sejak sekian lama, grade bitumen ditetapkan berdasarkan nilai penusukan. Terdapat 5 grade piawai, 40 hingga 50, 60 hingga 70, 80 hingga 100, 120 hingga 150, dan 200 hingga 300. Malaysia menggunakan grade 60 sampai 70 dan 80 sehingga 100. Melalui uji kaji ini, kita akan mengetahui kekonsistenan bitumen. Alat radas. Penetrometer iaitu alat yang membenar pemegang jarum spindle bergerak bebas dalam arah menegak tanpa wujud keseran. Jarum penusukan iaitu jarum yang diperbuat daripada kalori tahan karat, terbaja dan terkeras sepenuhnya. Ia bergrade 440C atau yang setara dengannya iaitu HRC 54 hingga 60. Seterusnya bekas sampel, jam randat, jangka suhu, alat pemanas dan kolah air. Seterusnya, tata cara uji kaji ini. So, untuk uji kaji ini, kami akan ambil sampel asfal dan dipanaskan dengan cepat. Asfal ini akan dipanaskan pada suhu 135 Celsius selama 30 sehingga 60 minit. Dan pembentukan berdarah dan sampel perlu dielakkan. Selepas ini, asfal cair akan dituang sehingga penuh lebih daripada separuh bekas sampel dan disejukkan pada suhu bilik selama 90 minit. So, suhu bilik akan di antara 15 hingga 30 saat suhu. Seterusnya, bekas yang diisi dengan sampel asfal akan direndam dalam kolah air supaya ia berada pada suhu tetap 25 Celsius selama 90 minit. Lepaskan air tidak masuk ke dalam bekas sampel. Seterusnya, jarum bekas yang telah disediakan diletakkan di bawah jarum penusukan yang telah sedia terpasang pada penetrometer. So, jarum penusuk diturun perlahan-lahan sehingga menyentuhi permukaan sampel. Dan bacaan awal pada dial penetrometer dicatatkan. Kemudian, jarum tadi dibiarkan menusuk ke dalam sampel asfal selama 5 saat sahaja dan pastikan bekas sampel tidak berganjak semasa penusukan berlaku.
So ini bacaan awal penusukan. Ini akan dicatatkan dalam jadual. So ini cara penetrometer secara manual. Dan ini pula automatic mode. Maksudnya jarum akan dilepaskan menggunakan sistem. So sistem akan disetkan pada 5 saat dan jarum akan dijatuhkan. So selepas jarum telah dijatuhkan, bacaan akhir akan dicatatkan juga. So ini akan dilakukan selama 7 kali untuk setiap sampel. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Amin Zikri bin Razi dan nombor metrik saya A166463. Jadi saya akan sambung membentangkan UKA untuk part yang kedua, part 2. Okey, jadi kita akan pergi kepada data and analysis. Okey, kita tahu bahawa kita ada 3 sampel, iaitu sampel A, B dan C. Untuk setiap sampel kita akan lakukan 7 kali test. So jadi daripada tabel di depan ni kita boleh nampak sampel A mempunyai 7 data, sampel B mempunyai 7 data dan juga sampel C mempunyai 7 data. Okey, daripada ke-7 data ni kita hanya akan ambil 3 saja data dan iaitu data yang jumlah yang paling dekat. Okey, cara mengambilnya mudah je. Kita ambil, okey, daripada ke-7 ni kita buang 2 yang paling tinggi dan 2 yang paling rendah. Sebagai contoh, untuk sampel A yang paling tinggi adalah 55 dan juga 50. Untuk yang paling rendah adalah 40 dan 42. Jadi kita ambil 49, 46 dan 47 untuk diambil kira. 49, 46, 47. Sama juga untuk sampel B dan sampel C. Okey, jadi daripada ketiga-tiga data yang kita telah dapat ini, kita akan ambil purata data tersebut. Okey, untuk sampel A kita dapati bahawa kita punya purata adalah 47.3 mm. Untuk sampel B sama juga 47.3 mm dan untuk sampel C kita dapat lain sedikit, iaitu 46 mm. Okey, untuk perbincangan. Okey, daripada perbincangan ni kita telah ada 3 sampel yang kita dah buat tadi dan kita telah cucuk ataupun test sebanyak 7 kali. Oh, untuk maklumat tambahan, setiap sampel tu bila kita nak cucuk sebanyak 7 kali tu, cucukan pertama dah cucuk dan untuk buat cucukan kedua kena pastikan bahawa jaraknya lebih daripada 1 cm. Okey, jadi kita pergi kepada data kita tadi, iaitu AB kita dapat 47.3 mm. Untuk C pula kita dapat 46 mm. Jadi ini bermaksud sampel A dan B mempunyai kekonsistenan yang sama. Manakala untuk sampel C pula dia lain sikit, iaitu dia mempunyai lebih kekonsistenan daripada sampel A dan juga sampel B. Kesimpulannya, uji kaji penusukan bitumen adalah untuk menguji kekonsistenan bahan bitumen ketika dipanaskan. Jadi melalui uji kaji ini kita dapati sampel A dan B mempunyai kekonsistenan yang sama, iaitu kedalaman 47.3 mm. Manakala untuk sampel C mempunyai kekonsistenan yang paling tinggi di antara semua sampel, kedalaman penusukan yang bernilai 46 mm. Dalam masa 5 saat, jarum penusukan boleh menurunkan kedalaman yang lebih banyak untuk sampel A dan B berbanding kepada sampel C. Ini bermakna sampel C lebih pekat dan mempunyai kekonsistenan yang tinggi. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya, Amin Zikri. Jadi kita akan pergi ke pembentangan seterusnya. Jadi sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Aida Irdina binti Muhammad Mazih, nombor matriks A165125. Hari ini saya akan menerangkan tentang uji kaji kelikatan bitumin, mutlak dan kinematik. Uji kaji ini dilakukan adalah untuk menentukan kelikatan mutlak bitumin pada suhu 60 darjah Celsius dan kelikatan bitumin kinematik
pada suhu 135 darjah Celsius. Bitumen adalah produk berkualiti dengan sifat yang berbeza. Grade kelikatan bitumen mempunyai sifat termoplastik yang menyebabkan bahan menjadi cair pada suhu tinggi dan mengeras pada suhu persekitaran. Hubungan suhu atau kelikatan yang unik ini penting semasa menentukan parameter prestasi seperti lekatan, ketahanan dan suhu aplikasi bitumen. Rintangan bitumen dalam aliran ditakdirkan sebagai kelikatan bitumen. Di bawah tindakan daya, bitumen mencerminkan rintangan yang lebih tinggi apabila kelikatannya tinggi. Kelikatan juga dapat didefinisikan sebagai nisbah tegangan ricih yang diterapkan pada kadar regangan ricih dan mempengaruhi kebolehkerjaan bitumen dan ketahanan terhadap campuran. Oleh itu, analisis kelikatan bitumen yang tepat pada suhu yang berbeza telah menjadi ujian yang penting. Di wilayah dan negara yang berlainan, sistem piawaian dan penggradan yang berlainan digunakan untuk menentukan kualiti pengikat bitumen petroleum. Piawaian untuk bitumen petroleum biasanya diterbitkan oleh BSI Standards, the UK National Standard Body ataupun ASTM, American Society for Testing and Materials dan AASHTO. Dalam eksperimen ini, peralatan dan bahan berikut digunakan: viskometer mutlak dan kinematik, termometer, ketuhar, jam randik, sampel asfalt, pump vacuum ataupun pump regulator, minyak silikon, Constance bath dan metilina klorida. Berikut adalah langkah-langkah yang telah dijalankan dalam uji kaji ini. Pertama, sampel asfalt dipanaskan sehingga 135 darjah Celsius selama 1 jam. Kedua, Constance bath dipanaskan sehingga 60 darjah Celsius untuk kelikatan mutlak dan 135 darjah Celsius untuk kelikatan kinematik. Ketiga, pemegang gabus diletakkan pada viskometer dan viskometer yang diletakkan di dalam tabung konstanta. Keempat, sampel asfalt dituangkan ke dalam viskometer ke tahap yang ditetapkan dan dibiarkan selama 30 minit. Kelima, pekali-pekali viskometer diambil dan direkodkan. Keenam, tiup pump vacuum regulator disambungkan pada muncung viskometer. Ketujuh, untuk memastikan agar asfalt bergerak turun dengan baik, langkah berikut telah dilakukan. Kelikatan mutlak, vacuum sebanyak 30 mm/Hz digunakan, dan untuk kelikatan kinematik, tiup telah ditekan dengan jari. Seterusnya, masa untuk sampel asfalt melewati takat-takat tertentu bermula dari titik awal, diambil dan direkodkan. Kaedah pengiraan berikut digunakan untuk mendapatkan pengukuran kelikatan bitumen. Untuk kelikatan mutlak, masa didarabkan dengan mala dalam unit poise. Untuk kelikatan kinematik, masa didarabkan dengan mala dalam unit centistok. Bagi kelikatan mutlak, pekali bagi viskometer ialah 13.2. Pekali ini didarabkan dengan masa yang diambil oleh sampel untuk melewati takat-takat yang tertentu untuk mendapatkan kelikatan dalam unit poise. Pekali bagi viskometer untuk kelikatan kinematik ialah 3.070. Ia juga didarabkan dengan masa dalam unit saat untuk mendapatkan nilai kelikatan dalam unit centistok. Melalui data yang diperoleh, terdapat beberapa perbincangan yang boleh dikupas dalam uji kaji ini. Pertama, untuk kelikatan mutlak, dapat dilihat bahawa trend hampir linear. Seiring bertambahnya waktu, kelikatan bitumen juga meningkat dengan suhu yang tetap, iaitu 60 darjah Celsius. Pada 135 darjah Celsius, kelikatan kinematik berada pada suhu 285.51 centistok dalam 93 saat. Ini adalah masa yang diperlukan untuk isi pada pengikat asfalt yang tetap mengalir melalui viskometer kapilari dalam keadaan suhu yang terkawal dengan ketat. Bitumen cenderung untuk melembut apabila mengalami kenaikan suhu dan akan mengeras apabila suhu jatuh. Berdasarkan kepelbagaian bitumen,
Kelikatan berubah dengan suhu juga berbeza. Sangat penting untuk memahami variasi kelikatan bitumen yang digunakan dalam proses pembinaan dengan suhunya. Faktor ini juga merupakan faktor penentu yang menjamin pendedahan bitumen ke persekitaran yang terbuka. Bitumen yang digunakan untuk kawasan yang mempunyai suhu tinggi tidak sama dengan yang digunakan di kawasan suhu rendah. Faktor kebolehkerjaan, ketahanan dan penyelenggaraan bergantung pada sifat kelikatan jenis bitumen yang digunakan. Semasa uji kaji dijalankan, terdapat beberapa ralat yang boleh memberi kesan pada ketepatan data. Pertama, tiub kapilari tidak dibersihkan dengan sempurna menyebabkan sampel asfalt mempunyai geseran tambahan. Hal ini dapat diatasi dengan memastikan tabung dibersihkan dengan sempurna menggunakan metilena klorida sebelum memasukkan sampel. Ralat kedua ialah waktu tidak diambil dengan tepat kerana garisannya sangat halus dan alirannya cepat. Penguji perlu melantik beberapa penjaga masa untuk mendapatkan purata masa bagi ketepatan data. Ralat ketiga ialah semasa pengukuran diambil, mata tidak selari dengan tiub. Penguji hendaklah memastikan mata selari dengan tiub. Kesimpulannya, kelikatan dinamik memberikan maklumat mengenai daya yang diperlukan untuk membuat aliran bendalir pada kadar tertentu, sementara kelikatan kinematik menunjukkan seberapa cepat cecair bergerak ketika daya tertentu diterapkan. Untuk sampel asfalt ini, ia mempunyai kelikatan mutlak sebanyak 2001.8 poise pada 151.65 saat. Peningkatan selanjutnya dilihat pada saat ke-280 iaitu setinggi 3706.6 poise. Pada saat ke-483.8, kelikatan mutlak dinamik berada pada 6386.6 poise. Bagi kelikatan kinematik, sampel bitumen berada pada 285.5 cm3 dalam masa 93 saat. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alina binti Isa, I163505. Jadi hari ini saya ingin menerangkan tentang uji kaji titik lembut bitumen kaedah cincin dan berbola UKG. So, untuk objektif bagi uji kaji ini adalah menentukan ciri kerentanan suhu yang ada pada bahan bitumen asfalt. Sesuatu bahan asfalt yang mempunyai titik lembut yang lebih tinggi untuk sesuatu nilai penusukan pada suhu 25 degree Celsius kurang dipengaruhi oleh perubahan kekonsistenan yang diakibatkan oleh suhu. Okay, untuk pengenalan, bahan bitumen tidak mempunyai satu takat lebur yang tertentu. Perubahan bahan bitumen daripada keadaan pepejal kepada cecair merupakan satu proses yang lambat dan berlaku pada suhu yang berbeza-beza. Oleh itu, uji kaji titik lembut yang menggunakan kaedah cincin dan berbola ini telah direka bentuk untuk mengukur kekonsistenan bahan tersebut. Ianya sangat berguna untuk menentukan takat suhu bagi bitumen asfalt yang melembut. Oleh kerana bahan asfalt amat dipengaruhi oleh perubahan suhu terhadap ciri-ciri ketekanannya juga adalah benar. Okay, untuk teori, semakin meningkat suhu bitumen tersebut, keadaan pepejal bitumen akan bertukar kepada cecair, iaitu kekerasan bitumen akan bertukar menjadi lembut setelah bitumen dipanaskan. Sebelum bitumen digaul dengan batu baur untuk dijadikan bahan turapan jalan raya, keadaan bitumen mestilah lembut supaya ianya senang dikendalikan dalam kerja-kerja menorak. Bayangkan kalau bahan bitumen itu keras, kita nak menorak jalan raya sangat-sangat susah. So, cara yang paling mudah melembutkan bitumen adalah dengan memanaskannya. Keadaan kelembutan bitumen ialah pada suhu bitumen itu berada ketika ianya sedang diuji di bawah pengaruh yang tertentu. Bagi bitumen, ujian yang lazim dijalankan ialah ujian cincin dan berbola inilah. Untuk bitumen bergrade keras mempunyai pada suhu kelembutan yang tinggi berbanding dengan bitumen jenis yang lembut. Okay, bagi alat radas untuk jalankan uji kaji inilah, first sekali mesti kena ada sampel bitumen, and then gelang loyang bergaris pusat 5/8 inci dan tinggi 1.4 inci. Kemudian pemegang gelang dan jangka suhu,
jangka suhu juga, bikar untuk mengisi air suling, alat pemanas dan pemutar air dalam bikar, berbola keluli yang beratnya 3.5 gram, kecil je, and then jam randing. Okey, tata cara atau prosedur untuk menjalankan uji kaji G ni ialah, first sekali, bitumen kena panaskan pada suhu 135 darjah Celsius selama 1 jam setengah. Kemudian sampel bitumen dituangkan ke dalam gelang loyang. Kedua-duanya pembukaannya telah diratakan dan disejukkan selama 30 minit. Berbola keluli 5 gram diletakkan di atas gelang dan disangkutkan kepada pemegangnya, seterusnya memasukkannya ke dalam bikar yang berisi air suling. Jangka suhu untuk bacaan yang pertama dimasukkan ke dalam bikar dan air suling dicatatkan. Kemudian bikar kemudiannya dipanaskan dan cantikkan suhu terakhir apabila berbola turun dan menyentuh bahagian bawah rangka pembukaan bikar telah, dan kemudian purata bacaan direkodkan. Bagi contoh uji kaji ala ini, okey, ini ada bikar, lepas tu jangka suhu cincin A dan B, ini pula berbola keluli tersebut, dan ini alat pemanas. Okey. Okey, untuk data yang kami peroleh semasa menjalankan uji kaji ini ialah first kali 27.8 darjah Celsius bagi puratanya lah. Suhu akhir setelah berbola, setelah bitumen turun kepada permukaan bikar tersebut, kami dapat 50.8 darjah Celsius. Bagi perbincangan uji kaji ini ialah, berdasarkan data daripada uji kaji yang telah kami lakukan, dapat ditentukan bahawa titik lembut sampel bitumen adalah 50.8 darjah Celsius. Secara teorinya, perbezaan suhu ketika bola keluli melewati bitumen antara cincin A dan B tidak boleh lebih daripada 1 darjah Celsius. So maksudnya cincin A dan B dua-dua beza, tak boleh lebih daripada 1 darjah Celsius. Dari hasilnya kita dapat melihat bahawa perbezaan suhu di mana bola keluli melewati bitumen antara kedua-dua cincin A dan B adalah berbeza. Hal ini mungkin disebabkan beberapa ralat yang terjadi semasa kami menjalankan uji kaji. Oleh itu, bola hendaklah diletakkan di tengah-tengah bitumen bagi memastikan bola dapat melalui cincin tanpa menyentuhnya. Kemudian selain itu, pemegang gelang hendaklah diletakkan sekata agar bola tidak meluncur pada permukaan bitumen. Semasa meletakkan bitumen ke dalam cincin, hendaklah dipastikan bahawa ianya diisi penuh hingga muncul gelembung. Sikit je. Kedua-dua cincin A dan B, bitumen dia isi sama banyak, gelembung dia sikit je. Apabila suhu akhir, hendaklah dipastikan paras mata selari dengan bacaan bahagian bawah rangka bagi mengelakkan ralat manusia, iaitu ralat mata lah. Namun ia dapat dikurangkan dengan mengambil berat setiap langkah-langkah ini semasa menjalankan uji kaji. Bagi kesimpulan untuk uji kaji ini adalah, berdasarkan data yang kami perolehi, dapat diputuskan bahawa bitumen ini mematuhi PIY spesifikasi JKR. Hal ini kerana teori suhu optimum titik lembut adalah antara 48 ke 52 darjah Celsius. So, yang kami dapat 50.8 darjah Celsius. Untuk bitumen, grade penembusan mempunyai sifat termoplastik yang menyebabkan bahan menjadi lembut pada suhu tinggi dan mengeras pada suhu yang lebih rendah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.